Okay, Assalamualaikum guys. So kita jumpa balik. Tadi kita dah letakkan lighting dekat atas lantai. Kita letak satu floor lamp, dan ceiling kita dah letak 1, 2, 3 downlight. Okay, so kita nak buat rendering supaya gambar ni nampak real, dan gambar yang sama juga boleh masuk dalam kita punya title block as a perspective view, seperti mana yang telah diminta ataupun seperti mana requirement assessment kita, penilaian kita yang diminta, kena ada perspektif. ok, so itu saya dah ingatkan, kita kena ada dua perspektif, satu perspektif dalaman, satu perspektif luaran. Luar dan dalam kena ada satu-satu, dua perspektif lah. ok, jadi ni macam mana kita nak buat perspektif dalam yang ada mode, night mode. Ni optional night mode ni. ok, dalam penilaian minta kita buat hasilkan dua perspektif, tapi kalau kita boleh hasilkan perspektif malam, dalam keadaan malam pula, ok, ini optional lah, tu bonus bagi kita, bonus marks. ok, so untuk perspektif kita dah buka, ada perspektif interior satu, seperti yang video sebelum ni dah tunjuk macam mana kita nak buat kamera perspektif. So interior 1, ok, dah ada. So dari view ni kita nak render dia supaya ianya nampak real. ok, so first of all, macam mana kita nak render, buka dulu view ni. ok, kita boleh setting zoom kita ni, nak kecil sikit macam ni boleh. So kita, kalau saya settingkan border ni lah, ngam-ngam dia masuk dalam kita punya workstation. ok, so alright, ok, right. ok, dan macam ni. So kita pergi kepada view, right. So, kalau perasan ada gambar macam teko ni kan, ceret ni, so render nama dia. So kita boleh, tu shortcut dia lah dalam kurungan tu. ok, so boleh klik render. alright, so dia akan keluar rendering panel macam ni, dalam box dia. ok, so ada button render, and then ada region, and then ada quality. Quality ni kita boleh setting nak draft, medium, high, best, custom. ok, so ini kena ikut, saya sarankan ikut kemampuan komputer ataupun laptop masing-masing. Kalau laptop dan komputer kita high end punya spek, spek game ke spek yang tinggi, so kita bolehlah pergi ke arah high ataupun best. ok, kalau kita punya spek komputer kita ataupun laptop kita medium, kita pergi medium. Kalau low spek, kita kena pergi draft. Sebab apa? Kalau medium spek kita pergi high dengan best, takut kita punya ada kesan sampingan dari kita punya motherboard kita punya graphic card kita kan, sebab tak support, tapi kita minta juga kita punya motherboard bekerja keras kan untuk dapatkan best dan high punya quality, maka dia tak boleh capai, nanti ada boleh sampai tahap motherboard pun boleh terbakar. ok, jadi kita kena tengok kemampuan laptop dan komputer kita tahap mana. ok, kena tengok spek. kalau RAM kita tinggi, ok, RAM kita tinggi, graphic card kita ada, and then kita punya hard disk kita pun besar kan, tapi RAM lah paling utama, RAM lah kan. RAM kita tinggi, campur dengan graphic card kita tinggi juga, so kita boleh main around high dengan best punya quality. So kita akan dapat high dengan best. Dan kalau awak ada spek yang tinggi macam tu, kita nak render pun bila kita nak render pun dia akan tak makan masa yang panjang. ok, so ikut kemampuan. So macam saya ni, saya buat medium lah. ok, alright, so ada screen, so kita ambil screen, and then the rest tak payah kita nak setting. Ini dia kat bahagian ni lah. ok, kita tengok ini lighting. ok, scheme interior sun only. So maksudnya sun only ni kat sini cahaya matahari tu masuk kan. So sun dengan artificial, maksudnya cahaya matahari kita nak, cahaya lampu pun kita nak. So luar nak cahaya lampu saja,
So kita dah nak buat interior, kita dah sedia maklum kita nak interior, jadi kita nak pakai artificial only, maksudnya nak lampu dalam sahaja. Dah interior, ruang interior, dan kita nak pakai lampu dalam sahaja. So kita boleh klik dekat artificial only, setting kat dia. Okay, so sound setting ni tak payah nak set lah, so boleh je set kat sini. Dah ada beberapa option ni. Okay, so ni artificial light, so semua ni akan on. Okay, down light, so satu-satu. So kita okay je, tak ada perlu setting apa-apa. Okay, so background ni sky ni kalau luar lah. Kalau exterior kita nak pakai tak ada awan langsung, no cloud, very few clouds, cloudy, very cloudy. So boleh, ataupun kita ada image lain, kita boleh masukkan ada nak color saja kan, awan biru je, tak nak awan-awan pun boleh juga, nak transparent kosong pun boleh juga, nak masukkan image ke LCC ke belakang ke pun boleh juga. Okay, tapi buat as a rendering yang ok lah. Okay, so untuk background ni no cloud je lah, so kita tak ada apa-apa nak ni. Okay, image ni kejap lagi kita akan guna image exposure, image adjust exposure ni. Okay, bila dah setting yang ni, so terus kita render sahaja, tekan render, klik. So kita kena tunggu untuk dia render. Okay, so dia dah start render. Ini medium punya quality, quality medium. Sebab PC saya dia tak boleh nak copy dengan high level punya, high punya quality. Bestnya boleh, tapi dia makan masa yang sangat-sangat panjang. So saya buat medium pun dah ok dah. Okay, kita medium. Okay, biar dia render dulu, tengok plus minus pun dah dekat seminit. Bawah medium, dan bau satu ruang, dan ruang ni pun simple je, letak kat dua sofa kan, lampu sikit, lepas tu ada ni sikit macam ni kan. Okay, sikit-sikit je lah. Ini belum masuk yang betul-betul punya material pun dah macam ni kan, seminit 2 minit okay, so dia makan masa. So ini kita boleh guna macam 3D Max ataupun mana-mana rendering yang 3D, Viz ke kan, Autodesk Viz, 3D Max. Bila kita nak buat adjustment lampu, kita nak buat adjustment color lighting dia ni, kita kena keluar balik dalam mode ataupun kita kena keluar lah dalam mode rendering, kita kena edit, lepas tu kena render balik. Tapi kalau dah Revit ni, dia punya rendering dia unik sikit, sebab kita tak payah keluar dalam dialog, tak payah close ke kan, tak payah pergi balik arah ceiling, arah lantai ni tak payah. So dalam kat sini je kita nak adjust kita punya lighting saja, color dia, kita boleh gunakan image adjust exposure. Okay, so boleh klik dekat adjust exposure ni. Contohlah saya nak sekarang ni, dia akan keluar macam ni, exposure control. Okay, saya nak ubah lah ni sikit, ni kuning sangat, terlalu kuning. Okay, so kita boleh main dalam, try tengok darker ni. Tapi once kita adjust, dia takkan berlaku apa-apa, melainkan kita tekan apply, baru dia nampak dia punya editing itu. So kita klik apply, ni darker nampak, ni gelap kan. So ni kita apply balik, terang sangat. Okay, so nak nampak, so apply, tekan apply. Ni terlalu terang. Okay, apply. Okay, so highlight ni pun kita apply. Okay, so yang ni pun shadow kita boleh main, try apply, tengok dah ke lighter sikit. Okay, alright, saturation, ini dia punya saturation. Kita nak dia grey ni macam tu, ataupun dia nak intense sikit,
macam orient pula. So okay, so ni warmer, bagi dia warmer, nampak dia warm ataupun nak cooler. Okay, so ni brighter sikit. Ni terlalu brighter, so adjust ikut yang kesesuaian dengan ruang. Ni terlalu gelap, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, sebab bila kita nak print, nampak dekat kita punya ni macam okey, once bila kita print dia jadi satu masalah nanti. Okay, so saya dah puas hati dengan gambar saya contohnya, so saya akan klik OK. So kalau awak dah adjust dah lari, so kita boleh tekan reset balik supaya dia akan setting balik daripada yang asal tadi. So kita main balik lah. Okay. So biasanya saya akan control area saturation, white point dengan exposure value. Itu je saya akan play around. Okay. Saya tak sentuh banyak. Okay, so kita dah okay, tak terang sangat. Saya buat okay, alright. Kalau perasan kat cermin ni pun ada reflect, nampak kan? Tapi ni kena tegang, jadi kita dapat tak nak berterang sangat. Ok, so macam tu pun dah ok. So ni warmer sikit lagi. Alright, so kita klik ok. So tak payah tekan render balik, tak payah, dia dah setting dah. Ini yang setting. So tak selalu kalau dah setting kena tekan render balik. So ni tak payah setting dah, tak payah tekan render dah. Ok, so once bila dah siap, contohnya dah siap, so kita save to project. Kan save to project. Ok, so perspektif interior 1 ataupun kita boleh rename dia perspektif interior rendering yang dah di render. Ok, so kita klik ok. Ok, so bila dah klik ok, kita akan perasan dekat project browser kita ada rendering punya panel. So expand, so ada perasan ada perspektif interior rendering. So kita double klik, dia akan keluar satu image. Yes, ni dia, ni image saja, tak ada apa-apa. Macam tadi perspektif yang ni dia view, so ni dia just image, dia bukan view. Ok, alright. So itu untuk interior. Sama juga kalau kita berada di luaran, exterior. So kita pergi pada perspektif exterior 1. ok, yang ni. ok, kita shaded yang dia dulu. Right, so yang ni macam saya cakap tadi, kita setting kita nak. ok, alright. So bila kita macam ni, pergi pada view render ya, yang ni saya buat medium, kita ikut. ok, ni lighting, so kita nak sun only ataupun sun dengan artificial, maksudnya cahaya matahari keluar, lampu dalam ni pun nampak juga. So biasanya kalau tu saya buat sun only. ok, so ni a few cloud, very few cloud sikit. Ni kita buat cloudy biar ada banyak awan dia. So kita klik, simply klik, jangan buat apa-apa dengan adjust exposure dulu, biar dulu. So render je dulu. Okay, ini sebab tak ada material yang masuk, bumbung tak ada material kan, tak ada apa-apa, kosong.
Jadi dia bila dia render tu dia senang lah, cepat dia render. Ok, ni pun tak ada drop shadow, so kita patutnya ada shadow kan, so kita boleh close dulu, kita buka shadow dia dulu. Ada shadow macam tu, so kita render. So sini kita dah setting tadi, so kita render. Ok, so render ni nak record video dia ni lama, panjang sikit lah. Ok, ok, so ni dah ada render. So kita boleh juga pergi adjust exposure. Ok, boleh control. So macam saya tadi, saya suka control bahagian exposure value, white point, ok, dan saturation. Ini yang bahagian yang saya suka control. Kalau saya nak buat senja sikit, warm. Ni macam kita senja waktu maghrib gitu kan. Ok, so adjust dah ke kita punya shadow. Okay. Alright. Ok, so kalau kita dah ok, kita simply klik ok dan save to project. Sama juga kita type rendering dan kita ok. So kalau pasal dekat project browser kita akan keluar satu perspective exterior rendering. So kita boleh double click, ini dia. So dia akan keluar as a picture, image saja. Ok, bukan view. Sama kat dengan ni. Ok, so secara tak langsung kita dah ada dua perspektif. So boleh masukkan perspektif ni dalam title block kita nanti. Ok, itu saja untuk rendering. So next class saya akan tunjuk macam mana kita nak buat title block dan masukkan semua drawing, semua model kita, semua kita punya input kat project browser ni masuk dalam title block. Ok, alright, bye. Assalamualaikum.